Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fahaman terpesong racun perpaduan ummah. Memahami konteks tajuk yang telah dikemukakan, fahaman terpesong sangatlah sinonim dengan ajaran sesat yang kian menular, meniti dari bibir ke bibir masyarakat Islam di seluruh pelosok dunia. Racun perpaduan ummah dapat ditakrifkan sebagai kesan buruk yang secara perlahan-lahan membunuh kesatuan ummah. Bicara ini memfokuskan pada golongan anti hadis yang dipercayai memberi impak negatif pada umat. Namun, terlebih dahulu perlu untuk kita mengenal siapa yang dikatakan sebagai anti hadis. Pegangan golongan ini dapat diklasifikasikan kepada dua gagasan utama, iaitu yang pertama adalah mereka yang menolak kedudukan hadis sebagai sumber ilmu atau perundangan Islam, dan yang kedua, mereka yang hanya menggunakan Al-Quran sahaja dalam rujukan agama. Fahaman sebegini jelas terpesong berdasarkan firman Allah yang berbunyi, فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu Nabi yang ummi, yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimatnya. Ikutilah dia agar kamu mendapat petunjuk. Persoalannya, bagaimana golongan anti hadis ini memberi kesan buruk terhadap perpaduan ummah. Masyhur diperdebatkan dalam kalangan cendekiawan bahawa faktor utama kepada perpecahan dan perbalahan umat Islam di Malaysia khususnya adalah berpunca daripada perbezaan fahaman dalam kalangan masyarakat awam. Gagasan yang ingin diketengahkan dipercayai menjadi punca utama kepada isu ini adalah yang pertama, pengubahsuaian ajaran agama Islam, yaknilah bid'ah. Bid'ah secara umumnya merujuk kepada tindakan mengubah suai ajaran agama sama ada dengan cara menokok tambah sesuatu yang baru ke dalam urusan agama maupun dengan cara yang sebaliknya, iaitu mengurangkan apa-apa yang telah disyariatkan oleh ajaran agama. Hal ini terjadi disebabkan oleh tafsiran Al-Quran yang dilakukan mengikut logik akal mereka tanpa dasar yang kukuh dalam ilmu penafsiran. Mereka cenderung untuk menyesuaikan agama mengikut selera nafsu mereka sendiri. Dari segi amalan, iaitulah ibadah khususiyah maupun dalam bentuk keyakinan, yaknilah i'tiqad. Seterusnya, keengganan pihak yang saling berselisih untuk kembali kepada petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih. Ikhtilaf ataupun perselisihan pendapat adalah merupakan satu fenomena biasa dan lumrah berlaku ke atas umat manusia. Tidak terkecuali dalam menghadapi fenomena ini ialah umat Islam sendiri. Hakikatnya, tiada siapa jua di dunia ini yang dapat mengelakkan diri daripada menghadapi fenomena tersebut. Ini adalah kerana perbezaan pendapat yang berlaku dalam kalangan manusia adalah merupakan salah satu sunnatullah yang telah ditentukan oleh Allah ke atas para hamba. Oleh itu, dapatlah disimpulkan bahawa perbezaan pendapat dalam kalangan umat Islam sememangnya bukanlah satu perkara yang asing. Bahkan dalam kalangan ulama sekalipun berlakunya perselisihan pendapat. Namun, sebagai umat Islam yang hebat, kita perlu berbalik kepada dasar agama iaitu Al-Quran dan As-Sunnah dalam menyelesaikan perbalahan sesama kita sejajar dengan sabda Nabi SAW, "Aku tinggalkan kamu dua perkara yang jika kamu berpegang teguh kepada keduanya, maka kamu tidak akan tersesat selama-lamanya, iaitulah Kitabullah, Al-Quran dan Sunnah."